إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه الرضوان، شكر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sementara menantikan waktu dan 20 minit lagi, insyaAllah kita sama-sama berkongsi suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala. Hadis ni adalah hadis kursi. Hadis kursi yang mana hadis kursi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahyu dan lafaz daripada Allah itu namanya Quran. Kalau wahyu daripada Allah, lafaz daripada Nabi, itu hadis kursi. Kalau dua-dua daripada Nabi, itu hadis nabawi. Itu beza di antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadis ini panjang, tetapi syarat dengan makna yang penting, ya.
daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia berfirman, Allah berfirman di dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, Allah panggil, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi di antara satu sama lain. Allah kata dalam hadis ini, kezaliman ni haram bagi Allah. Allah mengharamkan dirinya daripada melakukan kezaliman. Apa pun yang berlaku kepada manusia itu tidak menunjukkan kezaliman Allah Ta'ala. Macam contoh sekarang ni berlaku di Palestin kan. Ada juga saya dengar-lah, tengok dalam media sosial, kadang-kadang orang yang yang mungkin jahil, yang mungkin tak tahu kan, dia kata mana rahmat Allah kepada orang Palestin. Bila dia tengok orang Palestin mati tiap-tiap hari, kan dah berapa nak dekat 11,000, 12,000 dah dikerjakan di Israel kan. Ada tu cakap macam tu, mana rahmat Allah. Kalau Allah ni Tuhan yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, mana rahmat Allah kepada orang Palestin ataupun orang Gaza contoh. Jadi pertama sekali cakap tu bahaya. Kata-kata sebegitu adalah sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab Allah Subhanahu wa taala dia Tuhan yang kita sama sekali tidak boleh apa? Mempersoalkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh dipersoalkan apa yang Allah lakukan. Yang mesti dipersoalkan ialah manusia. Manusia yang mesti dipersoalkan. Allah tidak boleh dipersoalkan. Jadi kita mencari apa sebenarnya? Mencari hikmah di sebalik musibah itu. Dan tidak ada orang yang berhak untuk memikirkan melainkan orang yang sendiri menerima musibah itu. Dan kalau kita lihat dalam video-video yang dihantar, saya tak tengok walaupun satu video orang Palestin atau ibu-ibu Palestin yang kehilangan anaknya sampai 10 orang keluarganya mati serentak. Tak ada seorang pun yang mempertikaikan yang mempertikaikan takdir Allah. Tak ada. Kebanyakan yang menyebut apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik sandaran, sebaik-baik penolong. Itu ucapan mereka. Tapi kita yang tak faham cerita ni, yang jahil ni, mana rahmat Allah? Bahaya juga. Bahaya. Soalan tu bahaya. Jadilah mungkin kerana kejahilan, bukan mungkinlah, confirm lah tu. Kerana kejahilan. Allah tidak zalim. Bahkan inilah sebenarnya kalau kita lihat, dan bukan kita, orang Palestin sendiri melihat, ini merupakan rombongan pergi ke syurga. Qafilah ahli jannah, rombongan ahli syurga. Allah sedang sediakan kenderaan-kenderaan untuk mereka masuk, naik dan pergi ke syurga. Itu persepsi atau itu perspektif orang sana. Jauh daripada kita pandang benda zahir je kan. Itu. Jadi Allah tidak zalim. Maknanya apa yang berlaku di Palestin atau di mana-mana sahaja terhadap umat Islam bukan kezaliman Allah, tapi kezaliman manusia. Kezaliman manusia yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah kata, maka janganlah kamu saling zalimi di antara satu sama lain. Apa lagi kata Allah? Wahai hamba-hamba, kamu semuanya sesat kecuali sesiapa yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk
yakni hidayah dariku, nescaya aku akan kuberikan petunjuk. Inilah doa kita yang paling banyak kita minta, tuan-tuan. Kalau ada orang tanya, apakah doa yang paling banyak kita minta sehari semalam? Ada orang jawab, doa makan. Doa makan kata. Ya, doa makan, iya juga, tapi ada ke orang makan satu hari 17 kali? Itu bukan orang. Kalau makan 17 kali lah, kan? Kita makan berapa kali kalau banyak-banyak pun? Ada 8 kali kan. Sarapan lain, pukul 10 lain, tengah hari lain, pukul 4 makan lagi. Ya. Lepas tu kan petang makan lagi, lepas tu malam kan. Lebih kurang 7-8 kali itu memang teruk lah tu. Itu kerja dia, bukan makan sikit-sikit, sikit-sikit makan namanya. Ya. Tapi dalam kita solat 17 rakaat paling kurang, itu solat fardu tuan ya. Kita akan baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa yang paling banyak kita panjatkan kepada Allah setiap hari, sehari semalam 17 kali. Allah kata dalam hadis ini, kamu semua ni sesat kecuali siapa yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah daripadaku. Kita pun minta ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu beza antara orang sembahyang dan orang tak sembahyang kan. Beza antara orang yang solat dengan orang yang tak solat. Ya, pasti berbeza. Nasibnya berbeza, keadaannya berbeza, nasib di dunia berbeza, nasib akhirat apatah lagi. Ya, wajahnya berbeza. Beza. Orang tak sembahyang lain dengan orang sembahyang. Dia ada cahaya tuan, ada nur. Ya, macam mana pun dia kulit hitam, metalik gelap ke, dia ada nur. Ya, yang terzahir daripada ibadat solat yang dia kerjakan. Baik. Allah kata lagi, wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makanan daripadaku, nescaya aku akan berikan kamu makanan. Baru ini mungkin, ya, mungkin kita susah nak faham kalau kita tak mengaji akidah. Bila masa pula saya minta dekat Allah Ta'ala, Ustaz, saya tak minta Allah Ta'ala, okey je makan. Itu benda betul-betul. Ya. Sebab itu suatu benda yang sangat penting apabila kita menghadap ataupun ialah menikmati rezeki yang Allah Ta'ala beri, pandang dulu kepada yang memberi rezeki. Pandang dulu kepada hakikat rezeki itu sampai pada kita. Jangan pandang pada rezeki itu saja. Ya. Jangan pandang pada asbab rezeki itu. Asbabnya apa? Kita baru dapat gaji, bos bagi gaji, kan? Contohnya majikan bagi. Itu asbab. Jangan pandang pada asbab. Pandang kepada musabbibal asbab, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu bila yang beri rezeki itu kita faham betul-betul bila kita menghadap makanan, bila kita makan. Dan itulah yang dulu kita baca doa Allah, barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah bagi kami apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Jadi kalau orang nak makan, tak baca doa, tak faham doa tu, susahlah. Dia tak ada benda tu, dia takkan rasa bahawa makanan tu dia makan, dia diizinkan Allah untuk menikmatinya, ya, kerana Allah izinkan, bukan kerana manusia. Bukan kerana manusia tu, semua kerana Allah. Ya. Jadi kita kena sedar tu, kena sedar betul-betul. Sebab ada ramai orang yang tak cukup makan, bahkan tak ada benda nak makan. Itu semua kesedaran yang perlu kita fahami. Dan itulah hikmahnya kita berpuasa di bulan Ramadan, untuk merasai keperitan orang yang terhalang rezekinya daripada makan.
Hanya orang yang tahu saja, yang mengalami saja yang tahu kan. Kita mungkin tak semua daripada kita mengalaminya. Ada orang pengalaman kecil-kecil susah makan nasi lauk air garam, makan nasi lauk kicap, makan nasi. Masih ada nasi. Yang langsung tak ada apa nak makan, nasi pun tak ada. Ya. Macam anak-anak di Syria ni, di Palestin. Ya. Sampai mereka makan tanah, tuan. Tanah tu dimakan. Pernah kita dengar orang makan tanah, makan rumput-rumput. Ya. Allah kata, mintalah makanan daripadaku, saya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua bertelanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku, nescaya aku akan berikan kamu pakaian. Bila agaknya kita ada doa, ya Allah berikan aku makanan, berikan aku pakaian? Ada tak doa ni dalam sepanjang hidup kita? Dah cakap terang. Ada tak kita doa, ya Allah berilah aku makanan ya Allah, dan berikan aku pakaian? Ada tak? Tak apa, saya tanya, saya jawab. Hampir tak ada lah, saya kata. Tak pernah benda tu masuk dalam doa kita. Kan tuan kan? Tapi Tuhan bagi tak makan bagi kita? Tuhan bagi. Bagi tak kita pakaian? Bagi. Mana apa tuan? Maknanya begitu banyak nikmat yang Allah beri tanpa kita minta. Tetapi bila ada nikmat yang kita minta, Tuhan tak bagi atau belum bagi, atau Tuhan tangguhkan, kita bising, kita merumut, kita meratui, kan? Ya. Contohnya lah, ya. Jadi itulah kita, tuan. Sedangkan apa yang ada tidak kita syukuri, yang belum ada kita risaukan, yang belum dapat kita bising, kita menyesal, kita macam-macam. Allahu Akbar. Ya. Teruknya kita, tuan, dengan Allah Ta'ala. Allah kata, kamu semua tak ada pakaian, aku beri pakaian. Memang tak pernah kita minta pakaian daripada Allah, tapi Allah beri. Maknanya apa? Patutnya kita lebih bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab beri benda yang kita tak minta. Subhanallah. Kan? Ya. Sebab itu apa doa pakaian yang Nabi ajar? Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi awati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku pakaian, memakaikan aku, kasani, ya, dengan sesuatu yang aku tutup auratku, ma'wari bihi aurati, yang aku tutup auratku dengan pakaian itu, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku berhias, ya, dengan pakaian itu dalam kehidupan. Itu doa Nabi SAW ajar pada kita, ya. Siapa beri pakaian? Allah beri pakaian. Kadang kita pun, ya, pakaian ni pun kadang-kadang, yalah, kadang lebih-lebih baju kita, betul. Saya bila balik di rumah, kan rumah ada wardrobe besar kan, saya tengok, saya kira-kira baju saya, baju saya lagi banyak daripada baju rumah saya. Tunggu, baju mengajar lain, baju kerja lain, baju jadi hakim lain. Saya jadi hakim di Lawang Kebangsaan, kan? Paling kurang baju 10 pasang. Paling kurang 10 pasang. Jadi takkan 10 pasang ni mesti ada lebih, kan? Itulah dia. Kan rasa menyesal pula, kan? Tapi dah macam mana? Takkan apa, pakai je lah. Kan? Jubah tak cakap lah. Ubah lagi, apa lagi. Allahu Akbar. Tak syukur tak tahu lah, tuan, kan? Apa lagi kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kami Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu. Apa? Allah menanti-nanti istighfar
menanti-nanti taubat daripada kita. Berapa banyak kita beristighfar sehari semalam tuan? Cuba fikir sikit. Berapa banyak kita minta ampun, kita doa pada Allah minta ampun dosa kita. Lepas sembahyang kita baca 3 kali je. Kali 5, 15. Itu kalau sembahyang jemaah, kalau sembahyang seorang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun hilang tu. Kan? Nah, jemaah masjid surau baca 3 kali. Kali 5, 15. 15 kali. Dosa kita ada 15 saja. Ada 15 je ke dosa kita? Kalau pergi satu-satu lah kan. Kali 15 1,500 juga. Atau 15,000 dosa. Banyak sangat dosa. Buka handphone je dosa tu. Buka WhatsApp aja dah orang hantar video bukan-bukan. Dah berdosa. Ni yang satu perangai orang kita suka kongsi benda bukan-bukan. Gambar bukan-bukan, video bukan-bukan. Dia hantar, dia kongsi, dia dapat dosa, dapat saham tau. Kalau semua grup dia hantar, ada 1,000 orang, dapatlah 1,000 dosa kan kau. Dosa peri nama dia. Dosa terpijak kata orang. Betul tak? Atau dia panggil dosa kering kan? Dosa kering. Tak sempat basah, tak dapat dosa. Wahai hamba-hambaku, selamanya kamu tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan yang boleh menyakiti, dan kamu tidak akan mampu mendatangkan faedah yang boleh memberi manfaat kepadaku. Tak ada, kita tak ada kuasa nak beri faedah pada Allah, nak beri mudarat pada Allah. Kita manusia, hamba yang paling lemah sekali. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalau semua manusia yang terdahulu dan kemudian daripada kamu, begitu juga jin, sekiranya semua mempunyai hati yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, nescaya kamu tidak akan menambahkan apa-apa pun dalam kerajaan. Maknanya semua orang dalam dunia ni semua beriman, semua bertakwa, tak ada seorang pun kafir dalam dunia ni. Allah kata tak menambahkan apa-apa pun pada kerajaan. Tak ada kesan pada Allah. Begitu juga sebaliknya, semua manusia, semua jin yang dulu, yang kemudian, yang akan datang, semua sekali, semua tak semayang, semua kufur dengan Allah. Semua kufur, tak ada seorang pun orang Islam ataupun jin Islam, tak ada langsung. Ya, apa Allah kata? Ya, hal itu tidak akan mengurangkan apa-apa pun dalam kerajaan. Ya. Dan Allah kata, wahai hamba-hambaku, kalau semua manusia, semua jin berkumpul di satu tempat, berdoa minta padaku, Allah kata, aku boleh bagi setiap satu daripada mereka, ya, hajat mereka. Tak, hajat setiap orang lain-lain kan, Allah bagi semua dengan hajat masing-masing. Itu dia. Dan tidak mengurangkan apa-apa pun, kecuali dia kata umpama berkurangnya air laut apabila dimasukkan sebatang jarum. Masuk jarum, masuk dalam air laut, naik balik. Apa benda ya? Ada kesan apa-apa? Itu umpamanya. Wahai hamba-hambaku, bahawa sungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkan. Tengok, amal yang akan dihitungkan Allah. Kemudian aku akan sempurnakan pembalasannya. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapat selainnya, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Allah kata jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Jadi sementara kita belum lagi diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperhitungkan segala amal kita, kitalah kena hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Insya-Allah tuan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.